Dan kita yang mula-mula akan masuk syurga, dipimpin oleh Nabi SAW. Ditunggu, baginda tunggu kita di dua tempat. Satu di Telaga Al-Kautsar, yang kedua ditunggu di hadapan pintu syurga. Dua tempat Nabi ketemu kita. Jadi peristiwa Nabi mengimamkan semayang solat di Masjidil Aqsa, dimakmum dan para Nabi Rasul jadi makmum kepada baginda itu, menjadi cermin untuk kita. Apa dia? Kita ni the leading human being, kata orang putih. Kita ni manusia yang memimpin. Umat Islam kena jadi umat yang manusia yang memimpin, bukan dipimpin. Jadi ciri manusia memimpin ialah manusia yang memimpin ini dia jadi contoh. Sekarang umat Islam jadi contoh ke tidak? Akidahnya bercelaru, ibadahnya bercelaru, cari hidup dia bercelaru. Macam mana orang nak jadikan kita sebagai contoh? Akidah pun bercelaru. Boleh percaya di mana Allah? Allah duduk atas langit. Bercelaru lah. Syariat pun bercelaru. Tak apa, takat-takat makan RM6 sikit, makan termakan RM65 tak apa. Bukan RM500, RM6 je termakan. Kita berasa tak kisah bila maksud itu berlaku di hadapan mata yang kecil-kecil. Kita tak kisah. Tak apa, RM10 ya, tak apa. Sedangkan RM10 tu kalau dicuri pun namanya curi. RM1 pun kalau dicuri pun curi. Tak kira lah. Jangan kira RM1, RM10 tak apa. Yang kita kena ambil perhatian. Kalau benda ribu-ribu, juta-juta, tu baru kita ambil perhatian. RM10 tak ada apa. Alah, silap kira je. Niaga ni. Jangan tengok bazar Ramadan kita tengok. Siapa peniaga yang jujur, siapa peniaga yang menipu. Termati tengok. Barang makan semalam, kitar semula, goreng balik, jual balik ke orang. Sepatutnya yang lebih-lebih itu sedekahlah ke masjid untuk buka puasa, untuk murid. Besok, kira besok lah. Tak. Kita goreng balik, kitar semula, goreng semula, jual ke orang. Ni bila punya? Hari ni punya. Wahai, semalam punya. Pasal pucat ni, memang macam tu dia pucat. Wahai, sebenarnya memang pucat sebab benda dah semalam punya. Dalam pada menipu, 2 kali menipu. Dan menipu berkat barang, menipu kat cakap. Macam mana kita nak jadi contoh umat wasatah? Bab syariat pun menipu, bab akhlak pun menipu juga. Mesti pandai berbohong, mesti pandai bermerah, tetapi jangan sampai pucat terbelah. Dalam maksud itu ya, nak cerita kan, orang kita ni menipu cukup pandai. Bak kata perhatian, kalau kita tak bohong, tak tipu, jujur, kita dipijak mah. Tapi kalau kita bohong, kita penipu, orang pandang tinggi pada kita mah. Tu kata perhatian dalam filem Bujang Lapuk. Kan dia tipu Ramli kan. Dia cerita tipu RM10 tak? RM10 apa barang RM10? RM10 zaman tu macam sekarang lah, RM50 mahal. Bayangkan UMI kena tipu RM500 mengejar cinta palsu macam. Tak payah sebut kami lah, sebut saya lah. Sebut kami lah, geram saya setip lah.
Bayangkan, tipu. Nah, jadi orang mulia, terhormat, mesti menipu. Jangan jujur. Jujur orang bijak kita mah. Nah itu ya. Macam mana orang nak hormat kat kita? Kita akhlak tak ada. Memanglah kita tak setuju orang bukan Islam pakai kalimah Allah. Tapi itu bukan lesen untuk kita pergi serang rumah ibadah mereka, pergi serang gereja, nak runtuhkan gereja. Itu bukan cara orang Islam. Itu bukan akhlak Nabi. Akhlak kita ni berbuat baik kepada orang, walaupun orang buat jahat kepada kita. Mana pernah Nabi balas kejahatan yang kena pada baginda dengan kejahatan juga? Nabi tak pernah balas. Cuba baca sejarah tengok. Nabi kena cekik. Ada Nabi cekik pada orang? Tak ada. Ada Nabi tubuh pada orang? Tak ada. Ada Nabi peneranjang pada orang? Tak ada, tuan. Malah Nabi doakan, Allahumma hdihim bi'annahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka kerana mereka tak tahu. Sepatutnya kita macam tu lah. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka. Kalau mereka nak pakai kalimah Allah, biarlah mereka pakai kalimah Allah sebagai orang-orang Islam. Berilah hidayah kepada mereka supaya mereka memeluk agama-Mu, Ya Allah. Oh, betul akhlak kita orang Islam. Sampai Masjid Al-Aqsa, Nabi dibawa naik Mi'raj. Dan satu tempat sekarang ini dikenali sebagai Al-Qubbatus Sakhara. Dia Masjid Al-Aqsa tu, kan kita nampak dia ada satu bangunan ada kubah emas. Kebanyakan orang menyangka itulah Masjid Al-Aqsa. Itu bukan. Tapi dia dalam kawasan kompleks Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni dia besar kawasan dia. Maknanya kata siapa-siapa semayang dalam kawasan Masjid Al-Aqsa tu akan dapat kelebihan semayang Masjid Al-Aqsa pahala 500 kali ganda berbanding semayang di masjid-masjid lain. Kalah dengan Masjidil Haram 100,000, kalah dengan Masjid Nabi 1,000. Dan tengok orang Palestin banyak semayang di atas apa, kawasan lapang kan, di Masjid Al-Aqsa tu. Sebab itu bila mereka tak boleh masuk Masjid Al-Aqsa, mereka tak marah. Pasal kan Israel tutup bangunan Masjid Al-Aqsa, tak bagi orang Palestin masuk. Kau dah semayang jemaah, kau jangan masuk masjid ni. Ini kami dah tutup. Mereka semayang ni tengah kawasan lapang di tengah padang dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Dapat kelebihan 500 kali ganda. Sebab itu kawasan masjid. Dan kubah emas itu sebahagian dari kawasan Masjid Al-Aqsa. Kubah emas yang kita tengok gambar kan, di situlah Nabi di Mi'raj kan. Ada batu dalam tu. Ada batu dalam tu. Batu tu nak ikut Nabi. Jibril kata, kau duduk situ, jangan ikut. Aku nak ikut, aku kasih, aku sayang kepada Muhammad, aku nak ikut dia naik. Kau jangan ikut, duduk situ. Terapung batu tu. Apa ini? Tapi disinginkan. Sebab aku disinginkan, takut manusia pergi lawan, tengok manusia jadi takjub. Bila takjub, orang kita orang Islam ni bukan semuanya yang faham. Yang tak faham tu, dia jadikan batu itu sebagai pemujaan. Jadi syirik lah kan. Disimin batu. Jadi batu tu terapung sebenarnya, disimin lagi. Jadi supaya batu tu tak nampak terapung batu. Dia nak ikut, tak boleh. Bodoh situ, terapung batu tu. Nabi pun naik. Baca kan, naik langit tabung kedua, ketiga, jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim last sekali. Sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Satu tempat di atas langit ketujuh, atas last sekali.
Di situ Jibril kata, ya Muhammad, teruskan perjalanan tuan ke atas lagi. Saya sampai sini saja. Nabi Muhammad tanya, Rasulullah tanya, ya Jibril, kenapa tak nak ikut? Kenapa saya sendiri ke atas, tuan tak ikut saya? Kata Jibril, kalau saya ikut tuan naik ke atas, saya akan terbakar hangus. Apa maknanya? Maknanya Nabi ni Allah Ta'ala beri keistimewaan di tempat yang tak ada apa-apa udara, tak ada apa-apa kosong, Nabi boleh naik ke atas. Baca dalam ayat Quran, satu ayat Allah Ta'ala ceritakan manusia ni sampai satu masa ada kawasan di langit yang sangat kurang oksigen, manusia akan rasa dadanya sesak. Apakah kawasan ni? Kawasan atmosfera bumi lah. Bumi kita ni, bila kita naik udara, naik terbang ni, dia kan sampai satu masa udara tu sangat tipis, sampai kita rasa sesak nafas. Kalau tak percaya, tanyalah kawan yang pergi panjat bukit, panjat gunung. Ada kawan kita yang sampai ke pergunungan Himalaya. Bila naik ke sana, memang udaranya sangat tipis. Sangat tipis. Kalau tak cukup stamina, itu di situ belum naik atas ni. Kalau naik atas lagi, langsung tipis lagi. Tapi Nabi boleh naik sampai ke atas tanpa oksigen. Itulah dia namanya mukjizat. Benda Indonesia, Nabi boleh naik ke kawasan yang tak ada oksigen, tanpa oksigen. Kita boleh jadi duduk dalam bilik hampa gas, bertiup, tak ada oksigen, sekejap pengsan terus, mati terus, sebab tak ada oksigen. Bila tak ada oksigen yang kita hirup tak ada, otak jam, mati terus lah. Tapi Nabi boleh naik ke atas lagi sampai satu tempat diseru at-tahiyyatul mubarakatus. Nabi melihat keagungan zat Allah SWT. Nabi sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka Allah Ta'ala beri salam kepada Nabi, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu. Nabi jawab balik, Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-salihin. Persoalannya, adakah itu suara Allah? Wallahu a'lam. Sebab kita percaya sifat Allah kalam. Apa sifat Allah yang 20? Sifat yang ke-13 kalam. Sifat ke-20 kaunuhu mutakalliman. Allah Ta'ala itu berkata-kata. Berkata-kata Allah tak perlu suara, tak perlu huruf. Itulah berkata-kata Allah. Maka suara itu, adakah suara Allah? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Tapi itulah dia, suara. Allah Ta'ala beri salam pada Nabi. Nabi jawab beri salam. Nabi dibawa menziarahi syurga dan neraka. Lepas tu kita bincang dalam hadis. Kalau kita buka hadis, tidak ada dalam hadis Isra Mi'raj Nabi menceritakan bagaimana zat Allah. Sebab apa? Zat Allah ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak akan sama dengan sesuatu apa juga. Jadi Nabi tak nak cerita lah. Nabi nak cerita macam mana? Yang Nabi boleh cerita keadaan di syurga ni macam mana, ada sungai, ada susu, ada sungai susu, ada sungai madu. Nabi cerita dalam hadis tu. Cantik di syurga. Tak tergambar kecantikan syurga itu dibanding dengan kecantikan dunia. Nabi sebut dia ada dalam syurga ada sungai susu. Kita cuba imagine macam mana sungai susu Sungai boleh bayar, sungai susu boleh bayar. Sungai pusu boleh kan? Sungai pusu kat Gobak boleh. Sungai pusu, sungai susu boleh. Sungai madu tak boleh nak bayar kan?